Baik, bercakap mengenai pelaburan. Banyak sebenarnya bentuk-bentuk pelaburan yang ada di pasaran untuk anda pilih. Ada pelaburan dari segi fizikal, ada pelaburan digital. Yang mana satu pilihan anda di luar sana? Satu pelaburan yang menarik perhatian orang ramai kini ialah pelaburan emas. Apakah itu pelaburan emas dan adakah ianya berbaloi? Bila kita bercakap mengenai pelaburan emas ni, ramailah wanita-wanita di sana yang sekarang ini buka mata kerana ini merupakan pelaburan yang paling digemari oleh wanita. Untuk bercerita mengenai pelaburan emas ini bersama dengan saya di studio, Encik Muhammad Sahar Mahdin, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Syafiqah? Selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Bagaimana raya tahun ni? Alhamdulillah, saya dapat beraya di kampung halaman saya di Bangi, di Selangor. Kemudian 3 hari lepas saya pulang ke rumah mertua saya di Kota Baru. Kelantan. Oh, itu memang kesesakan dia. Faham? Semua saya semalam delay. Penerbangan saya 2 jam. Okey. Itu memang masalah isu semasa sekarang ini. Baik, kita bercakap mengenai pelaburan. Tapi hari ini kita nak fokuskan kepada pelaburan emas. Seperti mana saya katakan tadi, bila kita sebut pasal emas ni, kalau wanita tu mata dia kecing, bersinar-sinar dah. Sebab ini antara pelaburan yang paling diminati oleh wanita. Tapi sebelum itu, kita nak bercerita terlebih dahulu. Apakah itu pelaburan emas sebenarnya? Dan kebaikan dalam pelaburan emas ni, apakah dia? Ya, Syafiqah. Kalau kita lihat sebenarnya, sebenarnya emas ni satu ciptaan yang Allah berikan, Allah kurniakan kepada umat manusia. Dan kalau kita melihat hari ini, emas ni merupakan barang yang sangat bernilai, bukan saja di sisi manusia, tapi Allah menyebut dalam Al-Quran beberapa kali bahawa emas ni merupakan simpanan yang sebenar, dan emas ni sebenarnya boleh mencipta kekayaan. Cuma kita dalam konteks kehidupan kita, gaya hidup kita, kita hanya melihat emas itu sebagai suatu barang hiasan, barang yang mungkin perhiasan. Bila kata perhiasan, maknanya benda yang suka nak ditunjuk-tunjukkan, suka dipamerkan. Tetapi kita kurang melihat ianya dari sudut pelaburan dan juga ekonomi. Ini yang sebenarnya sampai masanya saya sebagai Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia mahu hari ini kita melihat bahawa membawa masyarakat keluar daripada kepompong itu. Jangan melihat emas itu sebagai barang hanya digunakan sebagai perhiasan simpanan, kerana kalau kita tidak kaitkan dengan ekonomi. Ini insya-Allah kita akan kembangkan perbincangan ini pada hari ini. Jika berkata mengenai emas itu boleh dijadikan pelaburan, apa di antara jenis-jenis pelaburan yang ada yang berkaitan dengan emas ini? Ya, secara umumnya emas ni memang kita ada pilihan di sini. Dalam konteks konvensional, yang paling mudah ialah membeli emas secara fizikal dan kita simpan. Ini secara tradisinya. Tetapi hari ini berlakunya inovasi, dan zaman ledakan digital hari ini membolehkan orang ramai menjalankan perniagaan transaksi emas secara digital. Kenapa penting digital ni, Syafiqah? Kerana harga emas di dalam dunia ni ditentukan oleh satu badan saja, iaitu London Metal Exchange. Maknanya kita di Malaysia, sama ada kita orang berada di negara Afrika, negara Brazil, seluruh dunia, dalam satu masa harga emas satu saja, iaitu yang ditetapkan oleh London Metal Exchange. Jadi, dan harga emas ni berubah-ubah setiap saat. Ini yang masyarakat kita tak tahu. Jadi, macam mana cara kita nak mendapat peluang dari segi kenaikan dan penurunan emas ni? Maknanya adanya solution digital, kita boleh membeli emas, katakan berlaku penurunan harga emas pada waktu 11 malam, contohnya 10 malam. Kalau secara fizikal, macam mana kita nak beli emas pada waktu malam? Kedai pun dah tutup. Keesokan harinya pula kedai dah buka, harga emas naik balik. Sebab saya sebut ni setiap saat harga emas berubah. Sebagai contohnya, sewaktu perang krisis Rusia dan Ukraine, dalam satu malam emas naik 4.4%. Macam mana cara nak beli? Tak boleh beli kalau tidak ada solution digital. Di sini pentingnya juga perdagangan emas mesti diintegrasikan dengan elemen digital, patuh syariahnya, dan mesti patuh undang-undang. Kerana dalam masyarakat kita ni banyak yang terjebak dengan skim-skim penipuan, kita sekarang disebut sebagai scammer, di mana mereka boleh terlibat kepada perdagangan emas ataupun pelaburan emas yang menjanjikan pulangan-pulangan tertentu. Ada yang menawarkan dividen pula. Ini memang cara-cara untuk kita mengenal pasti
pelaburan emas yang scam ni ialah kalau dia menjanjikan pulangan. Sebab emas ni dia tidak macam pelaburan lain. Dia harganya tidak boleh ditentukan berapa peratus pulangannya dan sebagainya. Dia ditentukan oleh ditentukan oleh London Metal Exchange dan dia sentiasa berubah-ubah. Jadi tak mungkin kita boleh menjanjikan pulangan. Di sinilah maknanya pendidikan dan kesedaran orang ramai perlu kita berikan, dan hari ini kita ada pilihan. Ada produk-produk baru yang diperkenalkan oleh operator pelaburan yang boleh, contohnya kita boleh membeli emas melalui pembiayaan tawaruk. Macam kita beli property, rumah, Syafiqah. Kita beli rumah, contoh harga rumah, kalau di Kuala Lumpur ni rumah teres 2 tingkat, contohnya RM500,000 ataupun RM600,000. Kita tak perlu keluar duit RM500,000 daripada pocket money kita. Tak mungkin pun orang kebiasaan ini boleh kumpul duit RM500,000 untuk beli rumah. Kita boleh keluarkan 10% deposit, kemudian kita boleh dapat pembiayaan 90% daripada pembiaya. Jadi sama. Konsep ni boleh diterjemahkan dalam urus niaga emas juga. Maknanya orang ramai boleh mendapat gandaan ataupun tambahan pembelian emas menggunakan kaedah tawaruk. Ini satu lagi yang kita nak war-warkan, maknanya hari ini dalam kita berekonomi. Kita tak melihat emas, kita tidak integrasikan emas dalam bentuk ekonomi. Kemudian kita tidak melihat syariah, kita kaitkan dengan perniagaan dan bisnes. Syariah memikirkan soal, mungkin terlalu memikirkan kaedah syariah. Kemudian emas, cerita dari segi perdagangan emas. Sekarang ni kita perlu integrasikan elemen syariah, instrumen syariah yang memang sistem muamalat Islam ni boleh mencipta kekayaan untuk umat manusia. Tinggal lagi kita tidak explore, tidak mencari sepenuhnya. Kemudian emas tu memang Allah dah janjikan itu sumber kekayaan yang sepatutnya kita kembangkan, bukan hanya menjadikannya sebagai barang perhiasan saja. Kemudian kita implementkan juga, integrasikan dengan digital solution. Jadi maknanya dengan 3 ni, menggunakan kekuatan emas, kekuatan syariah dan kekuatan digital ni membolehkan kita hari ini mencari penyelesaian baru yang boleh menyelesaikan pemulihan ekonomi dan mengembangkan ekonomi kita. Inilah sebenarnya sangat menarik, Syafiqah, kalau kita melihat bagaimana emas itu kita boleh menjadikan dia sebagai instrumen ekonomi. Saya mengambil balik apa yang Tuan katakan tadi, ada yang membeli emas untuk dipakai, khususnya wanita. Dipakai untuk ditunjuk sebab rasa cantik kan. Lagi-lagi musim raya ni, kalau bila kita balik kampung tu masing-masing lah tunjuk gelang yang dia ada, rantai yang ada, semuanya menunjuk-nunjuk orang kata. Tapi bila wanita membeli emas ni, mereka mengatakan bahawa bukan beli semata-mata cantik, tapi inilah untuk pelaburan masa hadapan. Adakah berbaloi sebenarnya membeli emas yang dipakai itu sebagai pelaburan? Kalau dari segi pelaburan, Syafiqah, kalau kita membeli emas di kedai-kedai penjualan emas ni, sebenarnya mereka kena lihat berapa spread. Ini bahasa perniagaan emas ni. Spread tu maknanya berapa kadar keuntungan yang kedai tu ambil daripada harga emas tu kepada kita yang kita nak beli. Jadi saya sebutkan tadi, masyarakat kita sepatutnya tahu. Sekarang ada online, kita boleh cek dalam Google berapa harga LME. Kemudian kita pergi kedai emas, kita tengok berapa harga yang mereka jual. Di situ kita tahu. Ada kadang-kadang dijual sehingga spread ni 30 hingga 40%. Jadi kalau nak dapat keuntungan dari segi pelaburan tu, emas ni hanya naik lebih kurang antara 20 hingga 25% saja setahun. Jadi kalau beli barang perhiasan, awal-awal beli tu dah kena markup 30%. Kemudian bila kita nak pakai duit, kita nak jual, dia akan potong atau markdown lagi 20%. Macam mana nak untung? Jadi hari ini solution ni adalah dengan menggunakan pembelian secara digital. Maknanya spreadnya rendah dan kita boleh jual balik pada harga London Metal Exchange. Carilah produk-produk yang ada dalam pasaran yang memperkenalkan konsep digital di mana spreadnya rendah. Sewaktu kita beli, dan bila kita jual, kita tidak dikenakan markdown yang terlalu tinggi. Jadi ini formula yang harus dipelajari oleh masyarakat awam supaya mereka tidak hanya terikut-ikut. Orang kata kedai itu murah, dia serbu kedai itu sampai pecah kedai itu. Jadi sedangkan mereka tak tahu yang pembelian mereka itu tidak membolehkan mereka mendapat keuntungan yang cepat. Ya, betul. Sebenarnya bukan emas itu yang boleh berikan kekayaan, tapi ilmu. Kalau ada ilmu, apa saja boleh jadikan kita kaya sebenarnya. Jadi bercakap mengenai ilmu ini, bagi mereka yang baru sahaja nak melakukan
melakukan pelaburan. Tetapi mereka mahukan keuntungan yang cepat. ROI itu dapat cepat. Adakah sesuai dengan pelaburan emas ini? Ya, sesuai dengan syarat mereka mengetahui satu memilih produk emas tu, syarikat yang menjual tu, keturunan emas tu mesti dipastikan dulu betul kan. Kemudian melihat macam mana formula dia. Kalau hanya membeli emas yang barang perhiasan untuk dapat keuntungan, memang lambatlah Syafiqah. Mungkin mak saya tadi saya tanya dia, kata mak beli rantai ni berapa? Dia kata dulu beli dalam 1,700. Tapi dengan kata sekarang dah 5,000. Saya tanya, dengan kata. Lepas tu saya bila mak beli? Masa kamu mula-mula lahir, nak lahir, lepas lahir tu. Maknanya dah dekat 50 tahun. Jadi tak menarik lah. Maknanya kalau sampai tunggu 40 tahun baru nak meningkat dia punya nilai 3 kali ganda. Tapi maknanya sebab dia beli barang perhiasan. Jadi hari ini kita dari segi pemilikan harta Syafiqah. Kalau kita nak berbicara tentang pelaburan dan bisnes, kita membeli emas untuk tujuan apa? Untuk tujuan perhiasan atau untuk tujuan pelaburan? Kalau untuk tujuan pelaburan, kita ada banyak pilihan. Kita boleh membeli emas menggunakan platform digital satu yang kita tak perlu tengok pun. Sebab orang perempuan ni Syafiqah, kalau dia pakai cincin ke gelang, dia tengok di jari dia, beli 1,000, sekarang harga 5,000, belum tentu dia nak jual. Sebab dia tengok hari-hari. Cantik, bukan dia sayang, nak lepas kan. Tapi kalau digital, dia tak tengok. Dia tengok angka je. Beli 1,000, dalam masa 2 tahun dah jadi 5,000. Dia secara psikologi ni orang dia tak akan sentimental. Tapi kalau dia tengok hari-hari, lagi dia susah lah nak jual sebab dia rasa sayang tu kan. Ini satu benda yang biasa dalam masyarakat kita. Manusia kan, naluri dia memang macam tu. Tapi kalau kita bercerita pelaburan, kita tak boleh sentimental. Maknanya kalau masanya sampai untuk kita boleh jual, kita boleh jual. Jadi inilah kaedah perniagaan emas secara baru, menggunakan kaedah digital. Kita tak perlu nak bawa emas keluar pergi kedai, bawa balik kedai semua. Dan kita boleh mendapat faedah daripada kenaikan emas dari semasa tu. Emas setiap kali emas naik, kita boleh jual beli. Dan ini telah diwujudkan oleh beberapa platform pelaburan emas yang kita boleh cari dalam pasaran. Dan paling penting kena lihat dari segi aspek kepatuhan syariah dia. Sebab bila kita sebut emas digital tu bukan emas digital, transaksinya secara digital. Tapi emas mesti wujud. Itu konsep yang dibenarkan dalam konsep syariah. Maknanya emas mesti wujud, ada sertifikatnya, ada dokumennya untuk nak memastikan emas tu benar-benar wujud dan boleh dijadikan transaksi. Jadi ini pentinglah Syafiqah sebab ramai anak-anak muda sekarang ni mereka memerlukan pendapatan. Bila dalam soal nak mencari pekerjaan susah, jadi mereka cuba mencari jalan untuk menjana pendapatan. Dan banyak juga yang terjebak dengan skim-skim pelaburan yang satu yang tidak patuh syariah. Kedua yang tidak legal. Jadi ini yang penting, kita kena memberikan mereka alternatif, memberikan mereka pilihan untuk mereka mencari sumber pendapatan melalui pelaburan emas ni. Dan carilah pelaburan yang emas yang patuh syariah, yang dari segi patuh undang-undang, dan kita boleh rujuk. Dan Dewan Perdagangan Islam Malaysia sebagai pusat ataupun pihak yang boleh dijadikan rujukan boleh refer kepada kita. Kita boleh memberikan bimbingan, pendidikan dan sebagainya. Menyentuh mengenai anak-anak muda ni, mungkin mereka juga tidak mempunyai modal yang tinggi. Jadi mungkin pelaburan digital ini juga boleh memberi peluang kepada mereka, kerana difahamkan pelaburan emas digital ini kosnya juga ataupun charge-nya agak minimum, agak rendah. Memang betul, sebab oleh kerana kenapa hari ini saya fikir kalau kita lihat dalam kehidupan kita, hari ini kita menggunakan banyak solution digital. Contohnya kita nak order makanan, kita tak perlu pergi lagi ke kedai, restoran lagi. Kalau kerja dalam pejabat ni, macam bila nak pergi, nak habis masa 1 jam untuk nak pergi makan. Jadi solution digital boleh memberikan penyelesaian. Serupa juga dalam bentuk pelaburan. Kenapa kedai emas tu dia perlu menjual harga emas yang pada harga yang mereka jual sekarang dengan spread yang agak tinggi, kerana mereka ada kos. Saya tengok kedai emas, dia tak boleh buat macam warung. Betul. Mereka kena buat renovation yang mewah. Bayar pekerja pun kena pilih pekerja yang cantik-cantik. Sebab nak jual emas ni, kalau macam saya ni jual memang tak laku lah. Nak cari model lagi. Kena bayar gaji yang tinggi. Kemudian kena ada
insurans nak kena cover mereka, kena security lagi. Security pula yang ada senapang pula. Nak jaga emas ni. Jadi dengan sebab itulah emas tu tak boleh dijual pada harga yang rendah dengan cara tradisional. Betul. Tapi dengan penyelesaian digital, semua ni tak perlu. Jadi harga emas dapat dijual pada harga yang lebih rendah spread dia. Dan ini memberikan kebaikan kepada orang ramai supaya bila mereka beli pada harga yang rendah, bila masa saja bila emas naik, mereka terus tekan saja button, mereka dah dapat keuntungan. Ini hari ini digital ni boleh memberikan satu nilai tambah yang cukup berkesan dalam konteks kita nak menjana pendapatan dan menjana ekonomi. Ya. Bercakap mengenai pelaburan emas ni memang kita tak boleh sembang 15 minit. Sebab banyak lagi faktor-faktor yang perlu kita bincangkan mengenai pelaburan emas ni. Tapi itu sahaja masa yang kita ada. Encik Muhammad Sahamaddin, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, bercerita mengenai pelaburan emas. Berbaloikah? Berbaloi kalau dijadikan pelaburan, kurang berbaloi kalau dijadikan sebagai perhiasan. Perhiasan semata-mata. Nilai nanti. Kita kena fikir faktor-faktor itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sama-sama. Baik, kepada anda semua daripada pelaburan emas, kita nak terus saja bergantung